أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita merafakkan syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Bermula dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian Allah berikan kita pelbagai nikmat lain. Dan insya-Allah kita akan sambung tazkirah Ramadan kita yang bertajuk pembentukan diri sebagai hamba Allah, episod yang ketiga. Kita akan merenung satu tajuk yang lain daripada kebiasaannya. Saya akan kongsikan dengan anda semua satu catatan, satu penulisan oleh seorang ulama Syria, almarhum Dr. Mustafa As-Sibai, yang bertajuk Bila Ramadan Berbicara, ataupun Bila Ramadan Berkata-kata kepada kita. Sekiranya Ramadan berkata-kata, apakah yang kita akan dengar dari Ramadan ini? Inilah ayat pertama dalam tulisan almarhum Dr. Mustafa As-Sibai itu. Dia kata, putra-putri yang dikasihi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memberhentikan jam kehidupan kita sebentar, dan marilah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mendengar bicara ataupun kata-kata Ramadan kepada kita. Semoga nasihat dan teguran Ramadan akan memberikan kepada kita momentum imaniyah untuk memanfaatkan bulan Ramadan yang akan bermula esok, insya-Allah. Semoga Allah memilih kita untuk didaftarkan ke dalam madrasah Ramadan ini. Ramadan mula berbicara, katanya, aku datang menemui anda. Ada yang mau menyambut kehadiranku dengan senang, dengan gembira, dengan lapang hati, sebagaimana tamu undangan yang disambut dengan penuh hormat dan kebesaran. Namun ramai juga dari antara kita yang enggan menyambutku. Namun ramai juga dari kalangan kalian, katanya, yang enggan menyambutku. Mereka melalui hari-hariku, yakni hari-hari dalam Ramadan itu, tanpa ada yang istimewa, sebagaimana mereka melalui hari-hari dan bulan-bulan selain daripada aku, selain daripada Ramadan. Bahkan ada di antara kalian yang menyia-nyiakan dan meremehkan diriku, padahal aku datang tidak lain
untuk mengajar dan mendidik mereka agar mereka memasuki dan meneruskan kehidupan ini dengan selamat dan berjaya, dengan kemenangan, katanya. Adakah kita merasai kehadiran Ramadan dalam hidup kita sebagai seorang tetamu yang teristimewa, yang paling istimewa, yang pernah kita sambut dan yang kita pernah raikan? Ramadan adalah tamu yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha belas, maha pengasih, maha penyayang, maha pengasihani, untuk membimbing kita melalui ubudiyah, melalui aktiviti-aktiviti yang telah ditetapkan, yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutuskan Ramadan. Adakah kita menikmati kehadiran tamu paling istimewa ini? Adakah setiap kita melayani tamu bernama Ramadan ini dengan penuh ketelitian dan berhati-hati agar Ramadan memperolehi, mendapat pemerhatian dan layanan yang terbaik yang mampu kita berikan? Wahai putera-puteri yang dikasihi, Ramadan datang bertamu sebagai pembimbing yang membantu kita dalam proses tarbiyah dan tazkiyah diri kita sendiri. Ramadan berkata, wahai kaum muslimin, aku datang bersama dengan puasa yang merupakan bekalan bagimu untuk meningkatkan keimananmu. Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Rasulullah SAW telah bersabda, terjemahannya, barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mencari redha Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Ramadan juga mengingatkan, engkau tidak akan mendapat apa-apa dari kehadiranku dalam hidup walaupun aku bersamamu selama sebulan, selagi engkau tidak bertekad dan berusaha untuk puasa seluruh anggota dan hatimu. Dr. Mustafa Syibah ini dijelaskan, kita takkan dapat apa-apa, kosong saja, lapar dahaga saja, melainkan kita melalui Ramadan ini dengan penuh kesungguhan, dengan bertekad untuk puasa seluruh anggota dan hati kita, bukan sekadar perut kita sahaja. Sekejap sahaja lagi aku akan menghabiskan pertemuanku denganmu, tetapi tidak ada sebarang kesan ataupun bekas walaupun sedikit kepada hidupmu. Inilah yang kita takut. Saya berusia 69 tahun. Lebih daripada 60 tahun saya telah memasuki madrasah Ramadan ini. Dan sebahagian daripada Ramadan yang telah dilalui itu, dia kosong saja. Dia tidak memberikan bekas yang mendalam, kesan yang bermakna
kepada diri saya. Sebab tu saya usahakan sejak tahun lalu untuk menulis dan membuat video tazkirah ini. Selain daripada ibadah-ibadah yang telah Allah tetapkan dalam Ramadan, saya ingin juga menulis dan berkata-kata dan berkongsi dengan anda semua apa yang ditulis oleh para ulama mengenai Ramadan, mengenai aktiviti-aktiviti ibadah lain sepanjang Ramadan yang disebut oleh almarhum Abdul Hasan Ali An-Nadawi, yang mengatakan Ramadan ini adalah festival of ibadah, satu musim, satu keramaian ibadah, daripada kita bangun tidur untuk bersahur sampailah kita tidur semula. Secara khususnya siangnya kita berpuasa, malamnya kita melakukan solat yang dipanggil qiyam, solat tarawih ataupun qiyamul lail, solat tahajud dan sebagainya. Sebab tu ada ulama yang mengatakan Ramadan adalah siyam dan qiyam, puasa dan juga berdiri malam. Jadi kita takut Ramadan yang akan kita lalui ini akan dilalui macam biasa juga. Ini yang disebut oleh Dr. Mustafa As-Sibai. Renungilah kata-kata Ramadan ini sebelum dia meninggalkan kita. Dan kita pula tidak punya satu kepastian yang Ramadan akan menziarahi dan bertamu dengan kita di tahun hadapan. Mungkin kita tidak lagi dipilih untuk memasuki madrasah Ramadan di tahun ke depan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.